warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا ونرزقنا اتباعه وأرنا الباطل اجتنابه. افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Kitab Tazkirah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. Bicara umur yang keempat. Adalah kita manusia dikatakan, dipanggil dalam umur mana berada di dalam umur yang keempat itu ialah orang ngaji kaedah, ialah tu dia panggil khabar bagi adalah ialah daripada mana mulai dari diambil daripada perkataan min lil ibtida mula daripada ketika keluar daripada kubur. Jadi umur yang keempat ni dah mula daripada keluar kita daripada kubur, keluar kerana bangkit dan kerana hingga bila dipanggil umur yang keempat, hingga masuklah ahli syurga ke dalam syurga dan masuklah neraka. Situ hujung studianya umur yang keempat. Dan yang demikian itu, apa yang demikian itu? Dan yang demikian itu, ini perkara yang demikian itu tu, yakni bangkit daripada kubur tu, bahawasanya menyuruh oleh Allah Ta'ala akan Israfil alaihi salam. Jadi malaikat Israfil alaihi salam ni mula-mula sekali makhluk yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Apabila maknanya nak bangkit semula manusia Allah Ta'ala mana perintahkan akan Israfil alaihi salam. Jadi malaikat Israfil alaihi salam mula-mula sekali makhluk yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala bahawa tiup sangkakala, dobit sikit tu, tiup sangkakala untuk bangkit. Sebab sangkakala ni ada dua. Tak gitu kan? Sangkakala yang pertama untuk maknanya mati segala makhluk. Sangkakala yang kedua pula adalah untuk bangkit semula segala makhluk. Sebab tu kena kait tu. Bahawa tiup sangkakala mana? Tiup sangkakala maknanya yang kedua, iaitu untuk bangkit segala makhluk. Itu dia. Firman-Nya Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru
Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Surah At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru, za'ama makna ala sabilil iftira. Artinya telah menyangkalah oleh mereka yang kafir itu atas jalan, maknanya bakit lawak, bahawasanya tidak akan dibangkit akan mereka itu orang-orang yang kafir itu. Dah. Orang-orang kafir itu maknanya mereka duk suka kata mereka ni, maknanya dah tidak akan dibangkit lagi dah. Apa tu? Kerana falsafah orang kafir ni dah hidup hanya sekali. Dah, falsafah hidup orang kafir, hidup hanya sekali. Dah. So lagi falsafah hidup orang kafir ni, masa muda hanya sekali. Dah, hidup hanya sekali. So lagi falsafah hidup orang kafirnya, masa muda hanya sekali. Kata olehmu, hai Muhammad, ya ataupun bahkan demi Tuhanku. Orang ngaji maknanya kaedah demi Tuhanku tu maknanya panggil qasam. Allah Ta'ala sumpah, Allah Ta'ala bersumpah. Dan Allah Ta'ala maknanya suruh Nabi royak dalam apa ni, dalam rupa sumpah. Demi Tuhanku. Sumpah tu untuk gapo? Kata ulama, waradal qasam lil inkar. Dak wak mari mana sumpah situ tu adalah untuk mengingkari dak apa yang didakwa oleh orang kafir ni. Dah kata olehmu, hai Muhammad, kepada orang-orang hak kafir hak suka lagu tu, ya ataupun bahkan demi Tuhanku dibangkit ke kamu. Dah, mana akan dibangkit ke kamu sekalian, semua sekali. Kemudian dikhabarkan, dah dikhabarkan dengan makna diulai tayar balik, ataupun dengan makna dicerita semua sekali, cerita semula. Dah, dan dibalaskan kamu, diulai tayar, dicerita semula gapo. Dah, dan dibalaskan maknanya akan dibalaskan kamu sekalian dengan barang situ, maknanya amalan. Dah, amalan khija'ah yang telah beramal kamu ketika hidup atas dunia. Itu dia deh. Walaupun maknanya Allah Ta'ala ajar ke Nabi supaya jawab kepada orang kafir, apabila kita baca Quran, kita kena berasa bahawasanya ayat ni Allah Ta'ala tuju juga kepada kita. Dah, kita sekalian maknanya dah akan dibangkitkan kembali, akan diulai tayar balik. Dah, dicerita semula, dan dia akan dibalas segala khija'ah hak kita buat atas dunia. In khairan fa khairun. Jika amalan kita atas dunia tu baik, maka balasannya juga adalah baik. Dah, wa in syarran, dah, jika sekiranya amalan kita atas dunia itu jahat, maka akan dibalas dengan balasan hak jahat juga. Dan yang demikian itu, apa yang demikian itu? Dibangkit, dikhabarkan, dan dibalas. Yang demikian itu 3 perkara. Dan yang demikian itu dibangkit kembali, dikhabarkan dengan makna diulai tayar semula segala amalan kita atas dunia mula, dicerita dicerita semula segala apa hak kita buat atas dunia mula, dan dibalas tu atas Allah Ta'ala itu mudah jua, mudah saja. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tak ada kepada ada,
Allah Ta'ala nak bakit semula, nak cerita semula, nak balas segala amalan yang kita buat dalam dunia. Dah. Bagi Allah Ta'ala maknanya amat mudah. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Surah Al-Hajj ayat 7. Arti firman Allah Ta'ala, dan bahawa sesungguhnya kiamat itu, maksud kiamat ni bangkit daripada kubur ke mahsyar. Yang datang mana yang pasti datang. Ya, tidak ada syak bohkes sebenar. Ya, tidak ada syak tu bagi siapa? Bagi hati-hati orang yang beriman. Ya, CJA maknanya bangkit semula daripada kubur, ya, ke mahsyar itu pasti, mana yang pasti akan datang tu, yang pasti akan terjadi tu. Tidak ada syak. Ya, tidak maknanya ada syak, maknanya bohkes sebenar dan gapo dia? Dan lumbar, mana selumbar, tak ada syak dan tak ada selumbar. Di hati orang beriman. Dah. Bohkes orang beriman yakin sengoti-ngotinya. Tak, tentang bangkit semula daripada kubur dan mananya dah dihimpun di padang mahsyar. Padanya pada kiamat. Dah. Maksud kiamat situ ialah bangkit daripada kubur ke mahsyar. Dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu bangkit, ia akan membangkit ia Allah Ta'ala akan mereka yang berada di dalam kubur. Dah, tak kira lah sama ada kubur maknanya dalam tanah juga. Dah, ataupun di mana sahaja. Dah, mereka maknanya dikuburkan. Dah. Dan tersebut di dalam hadis bahawasanya dibinasakan daripada manusia. Bila dibinasa tu? Ya, dibinasa tu ketika tiupan sangkakala yang pertama. Ada bit dia. Bahawasanya dibinasakan daripada manusia bila? Ketika tiupan sangkakala yang pertama. Tiap-tiap sesuatu dah, semua sekali maknanya dah daripada tubuh manusia ni dibinasa belaka. Malaikat tulen yang satu, mana satu tulen ya, yang tidak binasa. Tu nisbah kepada orang apa kita ramai-ramai ni dah. Dah apabila maknanya dah mati di tanah oleh kubur, cukup masa 6 bulan akan hancur tubuh kita ni. Dah, akan hancur tubuh kita. Apabila hancur, maknanya tubuh kita maknanya hancur belaka, malaikat tulen ya hak tak hancur. Tulen mana? Iaitu dia panggil Ajbuz Zanabi. Buh baris sikit. Ya, Ajbuz Zanabi. Nama tulen. Ya, iaitu Ajbuz Zanabi namanya, nama satu tulen hak tidak binasa tu. Iaitu Ajbuz Zana tu gapo dia weh? Satu tulen yang halus benar, yang halus sangat. Dah, halus sangat. Mana letak dia? Di akhir sulbi, di hujung sulbi. Di hujung sulbi. Sebab itulah manusia ni kalau tanah dalam solier pun dah tak akan tukar mengaku. Sebab segala anggota dia esok bila dibangkit dia akan cari tulis sulbi mananya dan ni masing-masing. Dah, katakanlah dalam satu liar tu tanah 20. Dah, 20 mayat. Bila dibangkit sesok memang tak tukar mengaku. Dah, tak tukar mengaku. Sebab mana masing-masing tu ada tulis sulbi masing-masing. Dah, seolah-olah umbi dah, bagi mananya tubuh manusia yang akan dibangkitkan.
daripadanya, dia panggil min lil ibtida, mula daripadanya nya ajbuz zanak tu, daripadanya lah, mana mula daripada ajbuz zanak itulah tumbuh manusia. Tumbuh dengan makna keluar. Ya, keluar manusia di tempat-tempat yang ditanamkan mereka itu manusia. Apa man tempat-tempat yang tanamkan? Kubur-kubur. Itu dia dah. Manusia esok apabila man ditiup sangkakala yang kedua bakit oleh Israfil, manusia mananya dia akan tumbuh daripada kubur masing-masing. Dah. Itu dia. Seperti situ bukan contoh tu. Dia panggil kafli tangzir. Bandingnya bandingnya tumbuhnya manusia tadi seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Dah. Sebab apa? Dah, dengan sebab Tuhan menurunkan hujan yang lebat. Allah Ta'ala mananya menurunkan mananya dah hujan yang lebat. Hujan hak lebat tu pula menyerupai mani laki-laki. Hujan lebat apabila Allah Ta'ala nak membangkitkan semula manusia daripada kubur masing-masing tu, Allah Ta'ala menurunkan hujan yang lebat daripada langit. Dan air hujan tu pula super dah. Kita panggil meh-meh, air mani laki-laki. Dah, air mani laki-laki. Maka apabila sempurna tumbuh itu, sempurna keluar itu, menyuruhlah Allah Ta'ala akan malaikat Israfil alaihi salam tiup sangkakala. Tiup sangkakala, yakni tiup sangkakala yang kedua. Kena bubuh yang kedua ni. Sebab tiup sangkakala ni ada dua kan? Dah. Tiup sangkakala yang pertama membinasakan, mematikan segala makhluk hak hidup. Dah. Lepas Allah Ta'ala mananya dah menurunkan hujan hak lebat tu, maka bila sempurna tumbuh tu, dah salah suruh malaikat Israfil tu tiup sangkakala. Maka pulailah, maka kembalilah nyawa-nyawa. Maksud nyawa situ ruh. Dah, ruh-ruh kepada badan-badan masing-masing. Dah, ruh tubik menekuk sangkakala. Dah, sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Gi cari tubuh masing-masing. Dah, lagu mana apa makna sangkakala tu? Sangkakala yang ditiup oleh Israfil tu. Dah, dalam apa ni? Dalam bahasa Arab sangkakala disebut sebagai as-sur. Alif lam sad waw ra. Sur. Gapo dia? Dah, sangkakala ni diperbuat daripada gapo? Qarnun azimun min nurin. Satu tanduk yang besar. Sangkakala ni maknanya satu tanduk yang besar, min nurin, yang dijadikan daripada cahaya. Dah, besar mana? La ya'lamu qadrahu illallah. La ya'lamu qadra izamihi. Tidak mengetahui akan qadar besarnya sangkakala. Setara mana besar sangkakala? Tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah Ta'ala yang tahu besar mana sangkakala ni. Itu dia dah. Maka hiduplah mereka itu. Dah, mereka itu manusia dah. Dah, dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian daripada bangkit dan hidup kembali. Kemudian dengan makna kemudian daripada bangkit dan hidup kembali tu, dihimpunkan sekalian mereka itu. Dah, mereka itu manusia. Dobit sikit. Bukan manusia saja. Bahkan semua makhluk Allah yang bernyawa.
Dah. Ayah dia sebut sini maknanya dah dihimpunkan sekalian mereka itu manusia. Tambah sikit dah sebagai takrir, bahkan semua makhluk yang bernyawa akan dihimpunkan belaka. Mana dihimpun tu? Di padang mahsyar. Dah. Kata setengah ulama, dah. Mana padang mahsyar tu? Bumi di padang Arafah. Dengan bermacam-macam kelakuan, dengan bermacam-macam keadaan, macam-macam pesing. Dah, macam-macam pesing keadaan, kelakuan manusia yang dihimpunkan di padang mahsyar. Kalau kita ngaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gak, dah, kita boleh cek. Dah, keadaan lagu ni, rupa lagu ni puak mana. Dah, kerja gapo atas dunia mula. Dah, boleh cek lalu dah. Tu dia. Dan zahirlah, latahlah, jelaslah di atas segala orang yang berdosa itu. Tanda segala amalnya, amal orang berdosa, amal mana? Segala amal yang jahat. Tiga kata zahir. Dengan Allah Ta'ala pun zahir, maknanya dia kelakuan manusia yang dihimpunkan daripada masyarakat tu nyatalah di manusia ataupun di makhluk hak ramai-ramai. Ni maknanya tak ada kes lain ni kan. Kes buat dosa pesin ni mulanya atas dunia ni, dosa zina ke, dosa minum arak ke, dosa makan riba ke. Lagu ni rupa weh. Tuhan maknanya hipung ke pok-pok ni. Ada percamai, ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia. Allahu akbar dah. Dah ada surah Taha dah. Ada surah Taha ayat 102. Allah Ta'ala sebut yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimin. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari mananya ditiup kepada sangkakala, maka kami akan himpunkan akan orang-orang yang berdosa tu pada hari itu, pada hari kiamat. Zurqa dalam keadaan bera maknanya. Faham bera? Bukan bera di faham ni dak. Dah. Bera. Oi Kelantan faham bera. Dah. Bera ni maknanya warna tu dekat-dekat nak hitam. Yang panggil bera. Rupa orang berdosa. Rupa maknanya orang yang berdosa atas dunia ni, orang berdosa mana? Orang berdosa yang mati tak ada nak taubat kepada Allah. Tuhan akan hipungkan dia esok dalam keadaan bera. Muka dia, tubuh dia. Dekat-dekat nak hitam. Itu dia. Sebab tu jangan kita ni moga tahu dah. Yang kita ni maknanya tak sunyi daripada terjatuh buat dosa. Jangan lupa bertaubat. Walaupun banyak kali sekalipun. Sentiasa duduk dalam keadaan bertaubat sama-sama kepada Allah. Jangan duduk bertangguh-tangguh. Dan zahirlah, latahlah, jelaslah di atas segala orang yang berdosa itu tanda. Segala amalnya, amal orang yang berdosa, yang jahat, yang telah bekerja mereka itu orang berdosa tu di dalam dunia, dan mati mereka itu mana segala orang berdosa tu dengan keadaan tidak taubat, tidak sempat taubat kepada Allah. Tak ada taubat, mati wal iyazu billah. Apa tu? Duk tangguh kokok dulu. Nanti tua-tua kita taubat. Tak ada tua, balik awal. Jangan duk tangguh taubat. Itu dia. Sehingga datang riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya segala orang yang makan riba itu
Ya, besarlah perut mereka itu segala orang hak makan riba. Ha tu. Nak kenal maknanya perut mana ni, esok dihimpun ke oleh KDR maknanya perut besar. Ya, kalau kita mana baca dalam apa? Dalam kisah. Ya, Isra Mi'raj tu. Besar apa umur? Bayarlah bedin lagu mana. Perut besar apa umur? Dah, itulah tanda-tanda orang hak makan riba. Masya Allah. Kita tak seru kita makan riba tu apa ni berdosa. Dah. Tu dia. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni. Oh bimbang benar dah. Kita maknanya habis cekak dah. Dah. Jaga kita. Dah, tak terlibat dengan apa ni, dengan apa bagai riba, tapi kita pergi saing dengan orang hak makan riba. Pergi di rumah dia, yang jamu air muka tetamu pergi rumah dia. Tu dia dah. Tu dia. Allahu akbar. Jadi terkena jugalah debu-debu riba tu. Dah, debu-debu riba tu. Minta jauhlah. Nak royak bui sekecil-kecil dosa riba hak paling kecil sekali abang jiwe dah, seperti berzina dengan ibu sendiri. Berzina tu mana? Dalam masjid. Tu dosa riba hak paling kecil sekali. Seperti berzina dengan mak sendiri, dengan ibu kandung. Zina pula mana? Dalam masjid. Tu sekecil-kecil dosa riba, sebesar-besar tak tahu. Cuma esok nak cek, dah ada satu puak mereka dihimpun ke di padang mahsyar dalam keadaan perut-perut mereka tu besar per rumah. Tu dia. Allahu akbar. Maka duduklah mereka itu segala orang hak makan riba pada satu ketika, dan berdiri pula pada satu ketika ni, pada satu ketika yang lain. Sekali duduk, sekali diri, sekali duduk, sekali diri. Bapa tu? Kerana sangat-sangat besar perut-perut mereka itu. Nak diri lama tak boleh weh, perut besar. Dah, diri semata cak kena duduk. Dah, duduk semata suruh mananya bangun pula. Lagu itulah kelakuan mereka orang yang makan riba. Dan bahawasanya segala orang yang berzina besarlah. Besar apa boleh bayar dah tu, besar apa tu. Dan bahawasanya segala orang yang berzina besarlah dan bekoklah parak-parak mereka itu, kemaluan mereka itu. Jadi besar. Cek esok tu. Esok daripada masyarakat tengok mananya hak barang besar ya Allah tu. Ni barang besar bekok pula. Tak ada set lain tu. Dah, set mananya atas dunia duk berzina. Dok. Setara mana besar, setara mana bekok, hingga menarik mereka itu akan parak mereka tu. Heret. Besar tak besar. Awak tu paru abang ni. Awak tu. Dok. Dia heret barang dia sendiri. Dah. Besar mana besar berdoa. Ni bekok. Heret tu heret mana? Di atas bumi. Dia besar doh mananya dah. Selera. Awak tu yang meleret atas bumi dia heret tu. Dah. Dia heret. Allahu akbar, minta jauh ni. Dan segala orang yang minum arak itu dihasyarkan, dihimpunkan mereka itu dengan kelakuan gelah-gelah. Dah. Pada mana berada pada tangan-tangan mereka itu. Esok mana kalau tengok ni, puak mananya hak gelah tu tangan tu ya Allah tu, set minum arak atas dunia. Jadi dia dah. Allahu akbar. Tu apa zahir? Ya, apa zahir akal esok.
Dan orang-orang yang berbohong tu. Dah. Orang-orang yang berbohong, orang-orang yang kecek pelawak. Dah. Ni panggil apa ni? Dah. Dosa yang bersabit dengan lidah. Itu dia dah. Dan orang-orang yang berbohong, dan maknanya orang-orang yang mengupak. Ni dia panggil segala dosa yang bersabit dengan lidah belaka ni. Dan orang-orang yang berbohong, kecek pelawak. Dah. Asal kau kecek pelawak, asal kau pelawak kecek. Awak. Dan orang-orang yang mengupak, dan orang-orang yang mengacung-ngacung. Gapo mengacung-ngacung? Orang-orang yang pelaga orang biar balah. Batu api kita panggil. Ya. Dia tak boleh benar tengok maknanya dia ni. Dua orang tu rapat, sai molek, tak boleh sakit hati. Apa tu? Nanti kan ni. Tu. Dia ngacung. Tu apa balah dua tu. Panjailah lidah-lidah mereka itu sampai kepada dada-dada. Apa tu? 3 jenis nasia ni. Ya, hak bihi belawak atas dunia, hak bihi mengopak atas dunia, kan? Hak bihi mengacung. Sesok akan dihimpunkan mereka tu dalam keadaan lidah panjang pas dada. Dah. Nak cek? Jodoh tu. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat-zakat itu berupalah ataupun kita kata bertukarlah segala harta-harta mereka itu orang yang tidak mengeluarkan zakat jadi ulah-ulah Allah. Beringat. Orang-orang mana-mana orang hak wajib atas dia mengeluarkan zakat. Tak kira lah sama ada zakat harta ke. Zakat terah ke. Dia tak mengeluarkan zakat atas dunia mula. Jadi maknanya segala harta mereka, hak mereka tak keluar zakat tu akan bertukar jadi ular. Bertukar jadi ular-ular dilikung, mana dibelik. Dilikung dengan mana dibelik akan mereka itu maknanya orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat-zakat tu dengan ular-ular tu belik ke ular. Dan segala orang yang apa dia tu? Orang yang sombong tu. Orang yang sombong, orang yang mananya sombong mereka itu. Apa makna sombong? Takabur. Apa makna takabur? Berasa lebih dia pada orang lain. Tak kira bab mana-mana. Bab ilmu, bab harta, bab comel, bab pakat. Apa dia? Tak kira. Kalau mari di hati kita, perasaan mana berasa lebih kita pada orang lain, serta kita menghina orang lain, dia panggil takabur. Tapi kalau semata-mata berasa lebih kita pada orang lain tapi tidak menghina orang lain, hak tu dia panggil azamah. Situ ya beza. Dua-dua tu kedua-duanya adalah dosa besar di batin. Dosa besar di batin.
Lagu mana Tuhan maknanya apa ni? Sipung seksa orang-orang atas dunia ni sombong, agah, berasa lebih dia pada orang serta menghina ke orang dah. Dan segala orang yang sombong-sombong mereka itu dah di atas manusia dihasyarkan, dihimpunkan mereka itu, segala orang yang sombong-sombong atas manusia tu seolah-olah seremuk. Seolah-olah seremuk pada pihak mana? Pada pihak kecil. Berasa besar diri sangat mula atas dunia. Berasa besar diri sangat atas dunia mula. Seksa Tuhan akan hipung di padang mahsyar dalam keadaan maknanya seolah-olah super seremuk pada pihak kecil. Ijoklah di atas mananya mereka itu, mananya ijok dengan mana pijok lah. Dipijoklah di atas mereka itu orang-orang yang sombong tu, orang-orang yang berasa ia lebih pada orang tu, oleh segala orang yang lain. Orang lain pakat pijok belakang. Apa tu? Hak jung pijak tu pula tak kira sama ada orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang jahat, pakat pijak belaka. Pakat pijak belaka. Mana besar? Tak ada lah hak dia berasa besar atas dunia mula. Nak ayat orang hak sombong atas dunia ni kelak akhirat maknanya dihina oleh Allah Taala. Bapa tu kerana dia rapah sifat Allah Taala. Sifat takabur ni maknanya hanya layak bagi Allah Taala jua. Makhluk tak layak bersifat dengan takabur. Dan takabur sifat siapa? Sifat iblis. Sifat iblis. Dan ada lagi beberapa rupa segala orang yang dihasyar itu, orang yang dihimpunkan daripada masyarakat itu, hamba Siti Yahdin lah. Rahimahullahu taala tak sebut di sini. Dan tak sebut dalam kitab tazkirah ni. Dan hamba Yahdin lah sebut mana? Di dalam kitab Ta'limil Aulad. Kitab dia khas lagi. Dia sebut akan 10 macam 10 jenis yang orang yang berdosa dihasyarkan dia, dihimpunkan akan dia akan 10 macam orang yang berdosa tu dengan kelakuan yang keji. Dengan kelakuan yang keji. Allahu Akbar. Itu dia. Di antara kelakuan manusia ni dihimpunkan di padang mahsyar seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, yuhsyarun nasu ajwa'a ma kanu qattu, akan dihimpunkan manusia di padang mahsyar nanti dalam keadaan tersangat lapar. Wa a'tasha ma kanu qattu, dalam keadaan tersangat dahaga. Wa a'ra ma kanu qattu, telanjang pula. Wa ansaba ma kanu qattu, terlalu penat sekali. Seksa dibangkit keadaan mana terlalu penat. Tahu dah mananya dah. Kita seksa mananya ada di kalangan manusia ni dihimpun keadaan lapar yang teramat sangat, dahaga yang teramat sangat, telanjang pula, dan mana letih penat yang teramat sangat. Maka Nabi kata, cara ni Nabi tolong ajar kita cara lagu mana untuk mananya kita ni seksa mananya dah diberi makan oleh Allah Ta'ala tak lapar. Nabi kata, faman at'ama lillah at'amahu Allah, maka pada sesiapa yang memberi makan semasa atas dunia ni lah, jamu makan orang, tak ada payah abadin, tak nanti mananya pagi makan di rumah.
Ya, pergi kedai kopi, man tolong bayar. Tolong bayar. Masya Allah. Ada seorang hamba Allah meninggal dah, Masya Allah. Tuhan muliakan dia dengan sebab dia beri sedekah tu. Ketika dia mati, dan ni ramai orang semaya jenazah dia. Lepas pada mati baru tahu kebaikan yang dia buat dia. Di antara kebaikan yang dia buat sama-sama, kalau makan kedah, sebutin kedah je bayar. Masya Allah. Dah. Okey, kira semua. Tak terbuat kita tu. Dah. Tak terbuat kita tu. Dah. Tak usah sebutin kedah lah. Dah. Bayar hak meja sekali yang kita makan. Meja, putih meja apa dah. Dah. Tu dia. Masya Allah. Tadi nak pergi pondok tadi. Singgah makan di Jelawak. Apa tak lebah mari sejik kali ni. Dia bayarkan dengan kita. Dah. Dia bayarkan dengan kita. Tak kenal pun. Dah, terima kasih banyak dah kata. Dah. Betul ada 2-3 meja sekali dengan dia. Dia bayar belakang. Masya-Allah. Hak kita duk biasa buat lah maknanya dah. Kita buat lagu tu ke? Tuhan balas lalu. Tuhan bayar cash. Terang tu. Dah. Dah. Adalah ketika maknanya dah kita makan orang bayar. Dah. Kita kerek mana lagu tu. Cina bayar. Tak payahlah. Ada 2 orang bayar. Siapa dia? Pergi dah tu kan. Dah pergi dah. Siapa-siapa dia mana jamu orang makan kerana Allah, sesok maknanya di pada masa sesok mana manusia dihimpun dari kadang lapar, Allah Taala akan jamu makan dia. Wa man saqalillah, siapa-siapa dia, Nabi kata siapa-siapa dia maknanya dan wi minum kepada orang kerana Allah, jamu minum air. Kena musim kemarau ni dia. Dah, Allah akbar. Tak ada payah Allah. Air tepi jalan tu maknanya paling mahal 2 ya, 3 ya. Dah. Ataupun beli air mineral maknanya hak peti sejuk ni. Beli 10 botol tak baru 10 ya baru. Tengok orang nunggu bah maknanya dah. Ambil air ni minum bila-bila tunggu bah. Dan saqahullah, Allah Taala maknanya akan minum jamu minum ke dia. Bila? Pada maknanya saat dia dihimpunkan di pada mahsyar dalam keadaan teramat dahaga. Dah, tak ada orang lain dah boleh jamu makan kita, boleh jamu minum kita mana selain daripada Allah. Wa man kasalillah, siapa-siapa dia pakar kepada orang lain kerana Allah. Kita maknanya pakai ye rumah 4-5 mari. Duk sebab situ. Allahu akbar. Dah pilih-pilih mana hak si pakar dah tu. Dah. Maknanya wi kepada orang lain. Dan ni orang hak tak ada pakai ye ni kan, maknanya dia teramat berterima kasih kepada orang yang wi pakai ye ke dia. Allahu akbar. Kasahullah, nescaya dah Allah Taala akan pakai ye ke dia pada hari dihimpunkan segala manusia di pada mahsyar dari keadaan selanjang bulat, selanjang bogel. Dia pakai ye hipung maknanya dah. Wa man amila lillah kafahullah, siapa-siapa dia beramal kerana Allah, tak ada kerana lain, nescaya Allah Taala akan mencukupkan akan dia. Rezeki dia cukup, alhamdulillah. Fa iza kharaju min kuburihim, Nabi kata maka apabila mereka keluar daripada kubur-kubur mereka masing-masing, umiru bil masiri ila ardil mahsyar, mereka diperintahkan berjalan menuju ke bumi mahsyar. Wa yuqa, dan dikatakan innahal ardul mubarakah, tak sesungguhnya ia bumi mahsyar tu bumi yang diberkati, dan wal ardul muqaddasah bisyam, dan bumi yang suci di Syam, fatasukuhumul malaikatu ilaiha, maka mereka akan dipandu oleh malaikat ke sana, ke bumi mahsyar.
Tu demo dia tu. Siapa testing kita, maka apabila terhimpun segala makhluk yang dibakit itu di padang mahsyar, maka turunlah malaikat-malaikat dan melikung mereka itu para malaikat akan segala makhluk dengan berbaris-baris, dengan bersaf-saf. Ini isyarat apa tu? Isyarat tak ada, maknanya tak ada jalan nak lari. Nampak tu? Yang likung maknanya beberapa dak likungi oleh malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa tam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم أسمعنا منادي الجنة مع الأبرار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak maklum sikit, insya-Allah pagi Jumaat ni mulai kuliah di Masjid Ar-Rahman, insya-Allah.